Baik, 1 minit lagi, sikit lagi tuan-tuan. InsyaAllah kita akan tunjuk pada tuan-tuan. Okey, baik, saya mula tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi alhamdulillah hari ini tuan-tuan tambah satu lagi ilmu, iaitu berkaitan dengan maf'ul, ya. Tuan-tuan dah faham jumlah fi'liyah, ya. Jumlah yang dimulai dengan kalimah fi'il, tuan-tuan dah faham. Kena cari 3 perkara untuk kita faham. Cari fi'il apa yang nak dibincangkan. Wajib tahu siapa pelaku kepada perbuatan tersebut. Kemudian kena cari ada ke tidak maf'ul dalam cerita tersebut, ya. Jadi apabila ada salah satu yang berada dekat depan ini yang saya kongsikan dengan tuan-tuan, ada isim yang berbaris atas, itu maf'ul. Boleh? Ataupun ada jar majrur, pasangan jar majrur selepas fi'il, itu juga maf'ul sebenarnya tuan-tuan. Yang ketiga ialah dhamir yang melekat dengan fi'il, itu juga adalah maf'ul sebenarnya. Walaupun yang kedua, yang ketiga ini barisnya tidak berbaris atas. Nampak tuan-tuan? Sebab kebiasaan nombor 2, nombor 3 ni dia tak cukup syarat, iaitu tidak berbaris atas. Tapi dari segi makna dialah maf'ul tuan-tuan. Boleh? Okey, sekarang saya nak tanya tuan-tuan, fokus pada jumlah yang pertama, ya. Fokus yang ni betul-betul. Kemudian saya nak bagi tajuk yang terakhir, kemudian tutuplah kelas kita hari ni. Hari ni fokus kita masalah maf'ul. Boleh? Okey, sekarang tengok dekat depan. Okey. Saya biarkan di sini. Kalau sempat rasa cukup, saya biarkan. Kalau tak cukup nanti baru saya padam, ya. Okey, ayat kita fokus pada jumlah yang pertama. Cukup satu je. Sebab dia ni pun dah cukup sebenarnya. Tapi nanti kalau saya tanya lagi, insya-Allah confirm tuan-tuan boleh jawab, ya. Baik. Jadi ayat kita fokus pada jumlah yang pertama. Wa wahabna. Tak ada dakwat. Wa wahabna. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'quba. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'quba, dan kami telah kurniakan kepadanya Nabi Ishaq dan juga Nabi Ya'qub. Betul tuan-tuan? Okey, sekarang soalan saya mudah untuk tuan-tuan jawab. Tulis di ruangan komen jumlah kita pada hari ini. Jumlah kita pada hari ini, jumlah ismiyah ke fi'liyah? Tunggu dulu, sabar dulu. Sabar. Kalau tuan-tuan kata dia adalah jumlah ismiyah, bagi dekat saya mana kalimah isim tersebut. Boleh? Kalau tuan-tuan kata jumlah ini adalah jumlah fi'liyah, sebut terus mana fi'il yang pertama. Boleh tuan-tuan? Supaya kita menjimatkan masa kita. Tulis di ruangan komen. Ini jumlah ismiyah ke fi'liyah? Kalau jumlah ismiyah, mana kalimah isim yang pertama? Kalau jumlah fi'liyah, mana kalimah fi'il yang pertama? Sila tulis di ruangan komen. Sila. Hari ni kita nak praktik betul-betul ni tuan-tuan. Nak tunjuk betul-betul benda yang baru. Dia tak baru sebenarnya, cuma perlu faham. Ya. Dia benda yang sama, cuma perlu faham sedikit tuan-tuan. Nak bagi tahu yang kena tu macam mana bentuknya. Ya. Dia jumlah apa tuan-tuan?
Jumlah apa tuan-tuan? Jawab dulu kat ruangan komen. Baik, ahsanti. Ya, tulis dulu dekat ruangan komen. Tunjuk apa yang kita faham, apa yang tuan-tuan faham bersama dekat sini tuan, ya. Tuan-tuan belajar apa dengan saya? Setakat yang tuan-tuan belajar dengan saya, ayat ini sepatutnya dipanggil jumlah apa? Okey, terbaik. Dia faham soalan saya, faham arahan saya. Terbaik tuan-tuan. Terbaik, ya. Betul, ini adalah jumlah fi'liyah, ya. Dan saya yakin tuan-tuan faham ayat ini, ya. Ya. Baik. Jadi ini adalah jumlah fi'liyah, tuan-tuan. Ya. Kenapa dia jumlah fi'liyah? Sebab dimulai dengan kalimah fi'il, iaitu wahabna. Apa terjemahan wahabna, tuan-tuan? Iaitu kami telah anugerahkan. Kami telah anugerahkan, ya. Baik. Wahabna ini fi'il apa? Dia adalah fi'il madi. Ya. Fi'il madi. Wajib tuan-tuan kata dia fi'il madi. Macam mana tahu wahabna fi'il madi? Saya dah ajar dekat tuan-tuan. Ada apa dekat hujung? Ada na, tuan. Walaupun tidak berbaris atas, tapi dia ada na, ya. Bermakna kalau ada na di hujung, bermakna di dalam wahabna itu ada ganti nama apa? Ada ganti nama nahnu. Nahnu. Apa terjemahan nahnu? Kami, tuan-tuan. Maka sebab itulah terjemahan dalam ayat kita, kami telah anugerahkan. Daripada mana dapat telah? Daripada dapat nahnu? Jawapannya daripada na. Sebab wahabna adalah fi'il madi. Baik, sekarang tuan-tuan semua dah jawab. Dia adalah jumlah fi'liyah sebab dimulai dengan kalimah fi'il wahabna. Baik, bermakna saya faham sekarang, tuan-tuan faham wa yang berada sebelumnya ini adalah kalimah haraf, tuan-tuan. Dia adalah haraf ataf, maka abaikan sahaja. Baik, sekarang soalan saya. Fokus lagi dekat saya, tuan-tuan. Ayat ini jumlah fi'liyah. Jadi nak faham betul-betul ayat ini, pastikan cari 3 maklumat yang kita ulang tadi. Yang pertama, fi'il. Yang kedua, fa'il. Yang ketiga, maf'ul. Ini 3 maklumat ni saja, tuan. Carilah sampai jumpa. Dah jumpa, confirm faham ayat tersebut. Itu je Allah nak bagi tahu dekat tuan-tuan. Boleh, tuan? Baik, sekarang fi'il apa yang nak dibincang dalam ayat kita? Wahabna tadi. Saya ambil terus wahabna, tuan-tuan. Sebab itulah yang menyebabkan ayat kita menjadi jumlah fi'liyah. Sekali lagi, apa maksud wahabna? Telah anugerahkan. Telah anugerahkan. Baik, sekarang masalah kita hari ni, kita nak bincang masalah wahabna, tuan-tuan. Okey, sekarang tulis di ruangan komen. Ya, tulis di ruangan komen. Saya nak tuan-tuan letak dua-dua, tuan-tuan. Letak dua-dua. Saya nak tanya hari ni, siapa fa'il kepada wahabna? Siapa yang telah menganugerahkan dalam ayat kita? Dan ada ke tidak? Ada ke tidak maf'ul? Ada ke tidak yang kena dianugerahkan? Tulis di ruangan komen. Tulis, tuan-tuan. Siapa fa'il, siapa maf'ul? Letak dua jawapan. Sebab tuan-tuan dah faham sekarang, ya, maka saya tak perlu tanya satu-satu. Bermakna tuan-tuan kena cari sekarang siapa fa'il kita, siapa maf'ul kita, siapa yang menganugerahkan, siapa yang kena anugerahkan. Nampak, tuan-tuan? Okey, tulis ruangan komen. Okey, Kak Nurul Rahman jawab fa'il saja. Saya nak Kak Nurul Rahman jawab dua-dua. Saya nak letak fa'il dan juga maf'ul. Letak terus dua-dua. Letak dua-dua, tuan-tuan. Sebut, jangan kata ada je. Mana maf'ul kita? Ya, sebut mana maf'ul kita. Jangan kata ada je. Saya nak tahu mana ada. Ada tu yang mana? Siapa yang jadi maf'ul? Ishaqa ke wa Yaquba ke? Sila. Sila. Okey, Kak Nurul Rahman kata Nabi Ibrahim. Dekat mana dapat Nabi Ibrahim dalam ayat kita? Dalam ayat kita tidak ada nama Ibrahim. Jadi macam mana boleh kata Nabi Ibrahim ni? Sila. Okey, Kak Rozita. Ya, nombor 1 dia kata nahnu. Yang kedua Nabi Ibrahim. Dekat mana Nabi Ibrahim dalam ayat kita ni? Ayat kita ni tak ada Nabi Ibrahim. Ya, Kak Anita.
Kak Anita kata fa'ilnya ialah kami, maf'ul kita ialah Ishaq dan juga Yaqub. Ya. Kak Nurul Rahman, maf'ul dia ialah dia, Nabi Ibrahim. Baik. Kak Ramlah, fa'ilnya nahnu, maf'ulnya Ishaq dan juga Yaqub. Okey. Kak Faridah, fa'ilnya ialah kami, maf'ulnya ialah Ishaq dan juga Yaqub. Mu'ji Sayuti sama, nahnu, maf'ul Nabi Ishaq dan juga Yaqub. Kak Umi Sofia, ya, maf'ulnya ialah Allah. Maf'ulnya ialah lahu. Beza lain sikit, ya. Wak Rashid, ya, fa'ilnya ialah nahnu, maf'ulnya Ishaq dan juga Yaqub. Kak Asiah pun sama. Mana Kak Asiah tadi? Kak Asiah nahnu, maf'ulnya lahu. Kak Rozita Ismail, maf'ulnya nahnu, maf'ulnya apa ni? Fa'ilnya nahnu, maf'ulnya ialah Ishaq dan juga Yaqub. Baik. Ramai yang sebut Ishaq dan juga Yaqub. Okey, sekarang tengok dekat depan. Sebab tu saya kena tunjuk dekat tuan-tuan, ya. Kita kena praktik, tuan-tuan. Okey, sekarang perhati apa jawapan tuan-tuan sekarang. Walaupun ada yang jawab betul, ya. Ada yang jawab betul, ya. Okey, sekarang tengok ke depan. Siapa fa'il kita dahulu? Ijma' ulama. Ijma' ulama, tuan-tuan. Bermakna tak ada yang salah. Bermakna apa yang saya ajar sebelum ni dia faham. Dalam ayat kita sekarang, fa'il kita ialah nahnu ataupun kami. Okey, saya tulis dulu, tuan-tuan. Nahnu ataupun kami, tuan-tuan. Kita ambil dekat mana nahnu dengan kami tadi? Dalam kalimah wahabna, ya. Sebab pada hari ini fa'il kita memang tidak disebut dengan jelas, ya, tak disebut dengan jelas siapa yang menganugerahkan. Betul tak? Tapi tuan-tuan boleh faham daripada kami dan juga nahnu itu siapa? Jawapannya tentulah tuan-tuan akan jawab Allah dan kerajaannya. Allah dan kerajaannya. Jadi sekarang yang menganugerahkan, yang melakukan perbuatan menganugerahkan ini ialah Allah dan kerajaannya. Baik, sekarang soalan saya. Ya, ada yang dapat betulkan jawapan balik. Tapi fokus dekat depan. Saya nak tunjuk dekat tuan-tuan, ya. Dengar betul-betul. Sekarang tuan-tuan, ada ke tidak yang kena dianugerahkan? Ya. Allah anugerahkan ini kepada siapa, tuan-tuan? Allah nak bagi anugerah ni kepada siapa? Ramai yang jawab maf'ul kita ialah Ishaq wa Yaqub. Ramai yang jawab Ishaq wa Yaqub. Kenapa tuan-tuan kata Ishaq wa Yaqub maf'ul? Sebab hujungnya berbaris atas, Ustaz. Betul tidak? Ishaq dengan wa Yaqub berbaris atas ke tidak? Memang berbaris atas. Cukup tak syarat untuk menjadi maf'ul? Cukup syarat jadi maf'ul. Tapi betul ke tidak maknanya? Maknanya akan berubah, tuan-tuan. Ya, dengar betul. Sekiranya pada pagi ini tuan-tuan kata Ishaq wa Yaqub itu adalah maf'ul kita, maka saya akan faham sekarang Allah menganugerahkan kepada Nabi Ishaq dan juga Yaqub. Sedangkan cerita kita pada pagi ini, Allah nak bagi tahu dia menganugerahkan kepada Ishaq dengan Yaqub ke Allah nak menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim? Ya. Jawapannya ialah Allah nak berikan anugerah itu kepada siapa, tuan-tuan? Kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi dekat mana Nabi Ibrahim tu, tuan-tuan? Jawapannya ialah pasangan jar dan majrur. Saya dah pesan tadi kan? Jar dan majrur selepas fa'il, dia juga adalah maf'ul. Ya. Jar dan majrur selepas fa'il. La tu haraf apa? Haraf jar. Hu tu apa? Majrur. Kalimah yang berada selepas haraf jar dipanggil majrur. Maka lahu itu adalah pasangan jar majrur. Jadi lahu boleh tak jadi maf'ul? Boleh, tuan-tuan. Kita dah bagi tahu jar majrur selepas fa'il dia adalah maf'ul. Maka sepatutnya jawapan tuan-tuan maf'ul kita mana? Jawab dulu lahu, tuan-tuan. Maka waktu itu barulah maknanya sempurna. Siapa yang menganugerahkan? Allah, tuan-tuan. Allah menganugerahkan siapa? Nabi Ibrahim, tuan-tuan. Bukan Nabi Ishaq dengan Nabi Yaqub.
Ya. Jelas ke tak jelas? Tulis di ruangan komen. Tak selesai lagi ni. Tak selesai lagi. Tulis di ruangan komen dulu. Jelas ke tak jelas? Jadi ayat kita pada hari ini, saya nak tunjuk dekat tuan-tuan sekarang secara realitinya. Kalau tuan-tuan tak faham pada hari ini, rupa-rupanya jar majrur itu boleh menjadi maf'ul pada hari ini, maka sekarang automatik maknanya dah salah, tuan-tuan. Nampak, tuan-tuan? Dah salah hari ini, tuan-tuan. Seolah-olah tuan-tuan kata Allah menganugerahkan kepada Ishak dengan Yakub. Sedangkan Allah nak bagi tahu dalam ayat kita pada hari ini, Allah nak menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim. Mana Nabi Ibrahim? Lahu tu, jar majrur. Jadi kita dah jelaskan awal-awal. Pasangan jar majrur selepas fi'il, dia sebenar adalah maf'ul sekalipun tidak berbaris atas. Saya dah pesan tadi. Sekalipun tidak berbaris atas, tapi dia berada selepas jar majrur, dia berada selepas fi'il, ingat dia maf'ul. Nampak tu, tuan? Boleh ya? Dah tua tak nampak kat Rasita tu. Ya, okey. Tak apa, ini sebagai apa yang tuan-tuan boleh nampak sekarang. Kita nak tunjuk ya. Sebab ayat akan datang pun akan ada macam ni. Walaupun tak banyak, tapi takut-takut akan datang, takut-takut tuan-tuan terlupa. Ya, dia akan mencacatkan makna ya. Mencacatkan makna. Okey, sekarang tengok lagi. Ini yang terakhir, tuan-tuan. Nampak ya? Okey, sekarang. Habis tu, Ustaz. Habis tu, Ustaz. Tengok ya. Tengok. Okey. Sekarang lahu itu adalah maf'ul kita yang pertama. Ya. Maf'ul kita yang pertama. Okey, sekarang tengok yang terakhir. Sebelum saya bagi tajuk yang terakhir, tuan-tuan ya. Habis tu, Ustaz, Ishaq dengan Yakub ni, dia baris atas juga kan? Betul, dia baris atas. Habis tu dia jadi apa? Mesti ada yang tanya saya kan? Jawapannya dia juga adalah maf'ul, tuan-tuan. Kita panggil dalam bahasa Arab maf'ul yang kedua. Okey, sekarang apa peranan maf'ul yang kedua? Boleh? Sekarang tengok kat depan. Dia maf'ul juga. Sebut maf'ul tu mesti baris atas. Sebab itulah tuan-tuan kata Ishaq dengan Yakub tu maf'ul. Jawapannya betul maf'ul. Tapi dia bukan maf'ul yang pertama. Dalam bahasa Arab kita panggil dia maf'ul Sani. Sani ni maksudnya dua. Maf'ul yang kedua. Okey, perhati dekat depan. Sikit saja, tuan-tuan. Habis yang ni, saya masuk tajuk lain. Boleh? Okey, sekarang tengok dekat depan. Apa peranan maf'ul Sani? Ya. Maf'ul Sani ini dia nak menjelaskan maf'ul yang pertama. Sebab maf'ul yang pertama belum sempurna. Boleh? Sebagai contoh. Tengok dekat depan. Ali menghadiahkan Muhammad rambutan. Ya. Sebab tu saya kata hari ni fokus pada masalah maf'ul. Yang pertama kita tunjuk maf'ul yang sebenar dalam bahasa Arab ada 3. Maka yang ni perlu diberi perhatian. Dan juga yang kedua hari ni tuan-tuan wajib faham. Kadang-kadang ni jarang sangatlah. Cuma paling kurang tahu hari ni. Kita ada namanya maf'ul tsani. Fungsinya menjelaskan maf'ul yang pertama tadi. Ya. Maf'ul pertama tadi dah selesai, dah menjawab soalan fi'il kita kan. Sekarang dia nak menjelaskan maf'ul yang kita jumpa tadi, Ibrahim tadi ya. Contoh tadi saya bagi, Ali menghadiahkan Muhammad rambutan. Boleh? Baik, tengok betul-betul. Mana kalimah perbuatan? Menghadiahkan. Siapa yang menghadiahkan? Muhammad. Maka Muhammad tu fa'il. Muhammadu menghadiahkan. Ada tak yang kena dihadiahkan? Ada tak maf'ul? Ada. Ali. Ali yang dihadiahkan. Sekarang Muhammad nak menghadiahkan Ali. Boleh? Baik. Ayat kita dah sempurna ke belum? Masih tergantung sikit, tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan dah jelas sekarang siapa yang menghadiahkan Muhammad, siapa yang akan terima hadiah tersebut ialah Ali. Soalan yang penting yang kita akan tanya dekat situ, Muhammad itu beri dekat Muhammad itu menghadiahkan Ali apa? Betul tak? Maka ada perkataan rambutan dekat belakang. Rambutan itulah yang dipanggil maf'ul tsani, maf'ul yang kedua. Betul tak? Maka ayat kita barulah kita faham siapa yang menghadiahkan Muhammad. Muhammad menghadiahkan siapa? Ali. Muhammad menghadiahkan Ali apa?
rambutan. Rambutan inilah dipanggil maf'ul yang kedua. Dia mesti berbaris atas. Selagi mana namanya maf'ul, maka bacaannya rambutana. Boleh tuan? Samalah dalam ayat kita pada hari ini. Sama tuan, ya. Siapa yang menganugerahkan, tuan-tuan dah jumpa Allah dan kerajaannya. Betul? Baik. Allah menganugerahkan siapa? Lahu. Ini maf'ul kita tuan. Maf'ul kita pada hari ini dalam bentuk pasangan jar dan majrur. Sebab dekat sini ada nama Ibrahim alaihissalam. Ya? Allah menganugerahkan kepada siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang soalan saya, Allah menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim apa? Jawapannya Ishak dan juga Yakub. Nampak tuan-tuan? Maka ayat kita pada hari ini sempurna ke tak sempurna? Sangat-sangat sempurna. Hari ini tuan-tuan belajar dengan saya. Yang pertama, 3 bentuk fa'il, 3 bentuk maf'ul. Yang kedua, hari ini automatik tuan-tuan nampak sebenarnya maf'ul ada maf'ul yang kedua lagi. Tujuannya apa? Menjelaskan maf'ul yang pertama. Tulis tuan-tuan komen. Siapa yang faham semua pada hari ini? Jawab subhanallah. Jadi kalau tuan-tuan ya, agak-agak ada maf'ul ketiga tak? Okey. Kak Rozita Abdullah. Kak Rozita Abdullah bagus dia tanya. Dia tak tanya tadi, saya senyap dulu ya. Dia maf'ul paling banyak 3. Ya, cuma kebiasaan dalam Al-Quran 1. Boleh? Jarang-jarang 2. Sangat-sangat jarang 3. Yang 3 tu payah kita nak jumpa ya. Saya ulang sekali lagi. Yang biasa 1. Ya, yang inilah yang saya bagi tadi. 1, 2, 3 tadi. Baik. Jarang-jarang 2 maf'ul. Payah nak jumpa 3. Ada tak 3? Ada. Boleh? Itu jawapan untuk Kak Rozita. Supaya terus dapat fikir. Biasanya 1. Biasanya 1. Boleh? 2 jarang-jarang. 3 payah sangat nak jumpa. Saya mudah bagi macam tu dah. Ya. Sebab 3 ni dia hanya fa'il yang tertentu sahaja. Boleh? Okey, alhamdulillah. Semua jawab subhanallah pada hari ini. Saya masuk pada tajuk yang terakhir, tajuk yang tak pernah langsung kita bincang, tapi insya-Allah tuan-tuan akan faham dengan mudah ya. Okey, sekarang tengok tuan-tuan. Dalam tempoh setengah jam sahaja, saya akan bagi tajuk yang terakhir. Jadi selesai pada hari ini. Ingat tuan, maf'ul sebenarnya ada 3 bentuk. Maka ingat, apabila jumpa isim yang berbaris atas, itu maf'ul. Ataupun jar majrur selepas fa'il, itu juga maf'ul. Ataupun yang ketiga, domir yang melekat dengan fa'il. Maka kena faham 3 benda ini, dialah yang kena perbuatan tersebut ya. Dia yang kena pergi, dia yang kena beriman dan sebagainya. Boleh tak? InsyaAllah. Okey, sekarang okey, ini hanya sekadar tambahan saja ya. Tuan-tuan boleh perhati dan tuan-tuan boleh tengok saja sambil-sambil salin. Tak perlu serius sangat yang ni tuan. Ya, yang ni tak perlu serius ya. Biasa-biasa sahaja. Sebab kita nak bincang tajuk ini yang terakhir untuk cukupkan 90% apa yang saya janjikan. Boleh tuan? Kebiasaannya banyak yang perbahasan dalam kelas, dia akan sebut dahulu lebih-lebih kurang tajuk ini supaya tuan-tuan pernah dengar walaupun tak faham 100% ya. Jadi hari ini kita akan tunjuk pada tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan akan faham terus. Jadi jangan serius sangat, tengok betul-betul. Ini adalah jenis-jenis maf'ul. Boleh? Okey, sekarang dalam bahasa Arab tuan-tuan, kita ada 5 jenis maf'ul. 5 jenis maf'ul. 5 jenis maf'ul. Jadi ada 3 keadaan maf'ul. Yang ni 5 jenis maf'ul pula tuan-tuan. Ini maf'ul yang lain-lain tuan-tuan. Semuanya dipanggil maf'ul ya. Jadi sebut saja maf'ul bermakna tuan-tuan kena faham kalimah tu berbaris atas. Itu je nak bagi tahu ya. Benda ni jarang kita jumpa. Tapi paling-paling kurang tuan-tuan belajar bahasa Arab dengan saya pernah dengar ya. Nanti tuan-tuan akan dengar maf'ul mutlaq. Itu antara maf'ul yang popular nanti kalau ustaz-ustaz mengajar dekat masjid ataupun surau. Maf'ul mutlaq ya. Ataupun maf'ul bih. Ini biasa yang popular. Apa dia maf'ul mutlaq? Saya akan jelaskan dekat depan ya. Tuan-tuan boleh tengok dulu ya. Yang pertama namanya maf'ul bih. Yang pertama maf'ul apa? Maf'ul bih ya. Baik. Apa
Apa dia maf'ul bih tuan? Iaitu isim yang kena perbuatan. Yang kena perbuatan. Okey, tengok dekat depan. Jadi kalimah maf'ul yang saya guna dalam kelas itu, nama yang sebenar dia ialah maf'ul bih. Itu nama yang sebenarnya, maf'ul bih tuan-tuan. Ya. Cuma kenapa kita pakai maf'ul saja tuan? Sebab dalam kelas kita maf'ul yang lain jarang-jarang sangat kita jumpa. Jarang sangat tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan setiap kali jumpa jumlah fi'liyah, saya akan tanya, ada ke tidak maf'ul? Ada ke tidak maf'ul? Makna yang sebutan yang sebenar maf'ul itu ialah maf'ul bih. Maf'ul bih, isim yang kena perbuatan. Tuan-tuan dah belajar dengan saya tadi, ya. Okey, sekarang yang kedua. Kita ada maf'ul mutlak, tuan-tuan. Kita ada maf'ul mutlak, tuan-tuan. Okey, apa dia maf'ul mutlak? Tengok dekat depan. Ulang kalimah fi'il dalam bentuk isim. Ya, dalam bentuk isim. Okey, tengok tuan. Maf'ul mutlak ini ulang kalimah fi'il dalam bentuk isim. Dalam ayat yang sama, tuan-tuan akan jumpa satu kalimah fi'il, kemudian di belakangnya ada kalimah yang hampir sama dengan fi'il tadi, tapi dia dalam bentuk isim. Boleh? Contoh. Dalam Al-Quran, wa iza dukkati. Wa iza dukkati. Dukkatil ardu dakkan dakka. Dalam surah apa ni tuan? Saya dah lupa tuan ya. Dakkan dakka. Wa iza dukkatil ardu dakkan dakka, ya. Apabila digoncangkan bumi itu segoncang-goncangnya tuan-tuan. Nanti tuan-tuan akhirat nanti tuan-tuan dah berlaku kiamat, ya. Air yang dalam botol itu tuan, ya, airnya tak penuh tuan. Kemudian tuan-tuan letak bumi dekat dalam, maka Allah goncangkan bumi. Macam itulah keadaan bumi kita nanti tuan-tuan. Bermakna waktu tiupan angin sangkakala yang pertama, confirm manusia akan mati tuan-tuan. Tak ada yang selamat dah tu kalau duduk dalam keadaan macam tu. Boleh tuan? Baik, poin saya maf'ul mutlak. Ulang kalimah fi'il. Mana fi'il? Dukkati. Dukkati tu fi'il, ya. Ada ta dekat belakang kan? Ya. Mana kalimah isim yang diulang? Dakka. Kalau tuan-tuan tengok ada dakaf. Cuma yang pertama ni fi'il, yang kedua ni isim. Kenapa isim? Sebab dia bertanwin. Ya. Jadi ulang kalimah fi'il dalam bentuk isim, maka dakkan inilah yang dipanggil maf'ul mutlak. Iza zulzilati ardu zilza. Itu sama juga, maf'ul mutlak juga tuan. Ulang kalimah isim, ulang kalimah fi'il dalam bentuk isim. Kebiasaannya tujuannya untuk penegasan, ya. Ini dipanggil maf'ul apa? Maf'ul mutlak. Sebab itulah dia berbaris atas. Boleh? Okey, tengok lagi. Surah Al-Fajr. Bagus Kak Nur Rahman, ya. Okey, yang ketiga. Yang keempat, tengok lagi. Tak perlu saling contoh dulu. Nanti saya akan bagi contoh yang penuh tuan. Yang ketiga. Ini secara ringkas saja. Sekadar untuk pengetahuan tuan-tuan, ya. Yang ketiga kita ada maf'ul li ajlih. Ini maf'ul mutlak, ya. Maf'ul li ajlih. Tengok tuan. Santai-santai aja tuan-tuan. Maf'ul li ajlih, ya. Baik. Maf'ul li ajlih ini apa tuan? Isim yang menjelaskan sebab perbuatan itu dilakukan. Ya. Apa saja sebab yang menunjukkan perbuatan itu dilakukan, dalam bahasa Arab kita panggil dia maf'ul li ajlih. Dia mesti baris atas. Contoh, Ali makan nasi kelaparan.
Ali makan nasi kelaparan. Ya. Mana kalimah perbuatan? Makan. Siapa yang makan? Ali. Ali makan apa? Nasi. Nasi yang kena makan, kita panggil dia maf'ul bih. Boleh? Baik. Kenapa Ali makan nasi? Kelaparan. Maka itulah yang dipanggil maf'ul li ajlih. Maka maf'ul li ajlih yang menjelaskan sebab kenapa dia makan dipanggil maf'ul li ajlih, mesti berbaris atas. Kelaparan. Aliyu makan nasi kelaparan. Nampak tak? Itu sebagai contoh supaya tuan-tuan faham dulu ya, lebih-lebih kurang. Nanti saya akan bagi contoh penuh ya. Okey. Yang keempat. Okey, tengok dulu empat. Yang keempat ialah maf'ul ma'ah. Yang keempat maf'ul apa? Yang keempat ialah maf'ul ma'ah, tuan. Maf'ul ma'ah. Ataupun tuan-tuan pernah belajar dengan saya zaraf, tuan. Zaraf, tuan. Ya. Zaraf zaman, zaraf makan tu kan? Baik, apa dia zaraf tu, tuan? Isim yang menjelaskan masa atau tempat perbuatan itu dilakukan. Perbuatan itu dilakukan. Ya. Baik, contoh. Nanti mana-mana yang menunjukkan masa atau tempat perbuatan itu dilakukan, automatik kena panggil maf'ul ma'ah. Contoh. Ali makan nasi di hadapan masjid. Apa tu, tuan? Ali makan nasi di hadapan masjid semalam. Ya, kita ambil contoh dua-dua kan. Zarah masa dengan zarah tempat ya. Mana kalimah perbuatan? Makan. Siapa yang makan? Ali. Ali makan apa? Nasi. Ali dan Ali makan nasi ni dekat mana? Di hadapan masjid. Itu dipanggil maf'ul ma'ah. Di hadapan. Kena baca baris atas. Boleh, tuan? Waktu mana? Semalam. Itu juga maf'ul ma'ah. Semalama. Nampak tak, tuan? Itu yang menunjukkan masa atau tempat perbuatan itu dilakukan. Boleh? Baik. Yang terakhir. Tuan-tuan okey ke tak okey ni? Okey ya? Tengok je, tuan-tuan. Nanti semua nota ni saya akan bagi nota yang PDF dalam grup kita punya ya. Cuma nak suruh faham jenis-jenis maf'ul ya. Yang terakhir namanya maf'ul silap saya, tuan-tuan. Yang ni maf'ul fih, tuan-tuan ya. Yang terakhir ialah maf'ul ma'ah, tuan-tuan ya. Apa dia maf'ul ma'ah, tuan-tuan? Iaitu isim selepas waw bersama. Ya. Ataupun kita panggil dia waw ma'iyah. Pernah dengar tak waw ma'iyah? Yang ni kita sebut ketika mana di awal kelas hari tu. Waw ada 5 jenis. Waw pemula cerita, waw penyambung cerita, waw apa ni? Waw keadaan, waw sumpah, yang terakhir waw bersama. Boleh, kan? Jadi mana-mana kalimah yang berada selepas waw bersama pun mesti berbaris atas sebab dipanggil maf'ul. Sebut maf'ul ni baris atas, tuan. Ya? Dia mesti berbaris atas. Boleh? Baik, sebagai contoh. Ali makan waw kucing. Ali makan wah kucing, tuan. Ali makan bersama kucing. Kucing itu berada selepas wah bersama, maka dialah maf'ul ma'ah. Dia mesti dibaca dengan baris atas. Ali makan wah kucingah. Nampak, tuan? Jadi waw bersama ini bukanlah dia nak kata Ali tu makan sepinggang dengan kucing. Bukan, tuan. Nak bagi tahu Ali makan dalam masa yang sama, kucing pun makan bersama. Ya, pinggang lain-lain. Bukannya maksudnya makan sekali. Boleh, tuan? Jadi kalau kita kata waw dekat situ, waw atah, waw bersama, baru dia makan satu pinggang. Yang ni dekat ni waw bersama. Dalam masa yang sama, kucing pun makan. Jadi Muhammad makan, kucing pun makan. Boleh, tuan? Ini semua dipanggil apa? Dipanggil maf'ul. Jadi orang yang belajar bahasa Arab,
Biasanya permulaan kelas dia akan bagi ni. Maf'ul bih, maf'ul mutlaq, maf'ul li ajlih, maf'ul fih, maf'ul ma'ah. Kita yang hari pertama baru dengar, confirm rasa dah nak syahid. Betul tak? Nak ingat istilah ni apa? Punyalah banyak kan? Jadi ini sekadar penambahan untuk tuan-tuan. Realiti je tuan, benda ini jarang tuan-tuan jumpa. Tuan-tuan hanya jumpa yang mana? Maf'ul bih saja. Itu tuan-tuan. Kita nak tunjuk dekat tuan-tuan paling-paling kurang supaya tuan-tuan faham apa dia maf'ul dalam bahasa Arab. Tulis di ruangan komen, faham ke tak faham. Tulis dulu tuan-tuan. Okey, Kak Faizah, maaf Ustaz, maf'ul ma'ah bukan ke selepas wa bersama. Nampak Kak Faizah dah pernah belajar, insya-Allah. Betul. Saya dah tukar dekat situ. Ya, kita dah perbetulkan ya. Okey, sekarang tulis di ruangan komen, faham ke tak faham. Okey, saya nak tunjuk satu contoh yang panjang supaya kita himpunkan 5 maf'ul ini ya. Saya nak tunjuk dekat tuan-tuan. Kita nak gabungkan ya. Sahih ya. Baik. Jadi hari ini saya nak tunjuk pada tuan-tuan maf'ulnya yang kita belajar yang selalu tuan-tuan akan jumpa maf'ul bih je tuan-tuan. Maf'ul mutlaq, maf'ul li ajlih, maf'ul fih, maf'ul ma'ah ni sekadar untuk pengetahuan saja. Takut jumpa ya. Sebab realitinya tuan-tuan biasa akan jumpa 90% nombor 1. 10% akan ada. 90% yang selalu akan jumpa maf'ul bih. Nampak tuan-tuan ya? Sebab kita ada pengalaman. Saya pernah masuk 2-3 seminar. Kita nak tengok macam mana cara dia orang bagi, cara dia orang mengajar tuan ya. Apa yang tak kena dengan peserta-peserta. Jadi kita ambil manfaat itu, kita gunakan untuk kita praktikkan dalam kelas saya ya. Baik, alhamdulillah semua faham. Sekarang saya bagi contoh ya. Kak Rozita pasrah dah. Kak Rozita, saya nak tunjuk masalah maf'ul saja ya. Okey, sekarang tengok, saya nak gabungkan 5-5 ni. Ya, nak gabungkan 5-5. Habis yang ni tutuplah kelas kita. Jadi insya-Allah kita akan jumpa pada pertemuan yang terakhir pada minggu depan ya. Okey, sekarang tengok tuan-tuan. Kita ada 10 minit saja lagi tuan-tuan. Insya-Allah tamat yang ni insya-Allah ya. Boleh syahid kalau belajar di awal pengajian. Betul Kak Nurul Rahman. Kalau awal-awal ni confirm syahid tajuk ni ya. Sebab itulah kita tak paling hujung sekali. Saya rasa tak penting sangat sebab jarang jumpa dalam Al-Quran ya. Okey, sekarang tengok. Akala. Saya nak gabungkan semua tuan-tuan. Akala Muhammadun Waqitotan. Ya, tuan-tuan yang tentukan nanti. Waqitotan. Al-aruzza. Al-aruzza. Aklan. Aklan. Ju'an. Ju'an. Ya. Tahta. Asy-syajarati. Asy-syajarati. Sabahan. Okey, tengok dekat depan tuan-tuan. Okey. Saya nak gabungkan 5 maf'ul tadi supaya nampak lebih jelas ya. Baik. Apa maksud akala? Telah makan. Telah makan. Muhammad wa bersama kucing. Nasi semakan-makannya. Semakan-makannya, walaupun tak ada dalam bahasa Malaysia. Semakan-makannya, untuk faham saya. Ju'an, kelaparan. Tahta, di bawah. Asy-syajarah, pokok. Sabahan, pada waktu pagi. Tengok dekat depan ya. Okey, sekarang soalan saya. Okey, perhati ya. Saya nak tunjuk dekat tuan-tuan satu persatu ni ya. Baik. Fokus pada yang mana? Pada yang baris atas saja dalam ayat kita. Sebab maf'ul tadi mesti baris atas ya. Baik. Jadi sekarang tuan-tuan, kita ada lebih kurang 1 2 3 4 5 6 kalimah yang bertanwin tuan-tuan. 6 kalimah tuan-tuan ya.
Keenam-enam kalimah ini adalah maf'ul, tuan-tuan. Boleh? Adalah apa, tuan-tuan? Adalah maf'ul. Baik, tengok yang pertama. Akala Muhammadun wa qittotan. Kenapa qittoh bari atas, tuan? Yes. Sekarang jumlah ni jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Sebab dimulai dengan akala. Betul, tuan? Siapa yang makan? Muhammad. Yang tu fa'il kita. Sebab tu bagi depan. Baik. Wa qittotah. Baca bari atas. Kenapa baca bari atas? Jawapannya dia adalah maf'ul ma'ah, tuan-tuan. Maf'ul ma'ah. Yang ni adalah maf'ul. Tak nampak ni merah kan? Maf'ul ma'ah. Kenapa maf'ul ma'ah? Dia berada selepas waw bersama tadi. Kita dah belajar kalimah yang berada selepas waw bersama mesti bari atas, namanya maf'ul ma'ah. Boleh? Baik. Yang kedua, al-aruza. Al-aruza, nasi. Nasi ni yang kena apa? Yang kena makan. Betul tak? Jadi yang kena perbuatan makan, kita panggil dia maf'ul apa? Jawapannya dia adalah maf'ul bih, tuan-tuan. Maf'ul bih, tuan-tuan. Boleh? Yang ketiga, aklan. Berbari atas lagi, tuan. Sekarang ni dia jadi maf'ul apa? Ingat balik. Ulang kalimah fi'il dalam bentuk isim. Maf'ul apa, tuan? Jawapannya dia maf'ul mutlak. Mana fi'ilnya? Akala. Tengok akala. Sama tak dengan aklan? Sama. Cuma akala fi'il madi sebab hujungnya bari atas. Aklan dia adalah isim sebab dia bertanwin. Maka kita panggil dia maf'ul apa, tuan? Kita panggil dia maf'ul mutlak. Maka dari segi maknanya nak bagi tahu betul-betul makan, tuan. Bukan main-main ni, tuan. Boleh? Baik. Yang seterusnya, ju'an. Berbari atas juga. Kenapa dia berbari atas? Sekarang dia menjelaskan kenapa Muhammad dan kucing tu makan nasi tadi. Kenapa, tuan? Ju'an, sebab lapar. Jadi sebab kenapa perbuatan itu dilakukan, kita panggil dia maf'ul apa? Kita panggil dia maf'ul li'ajlih. Maf'ul li'ajlih. Boleh? Okey, sekarang soalan saya seterusnya. Muhammad dengan kucing tu makan nasi, semakan-makannya sebab lapar tadi, makan dekat mana? Dekat bawah pokok, tuan. Jadi menunjukkan tempat perbuatan itu dilakukan, kita panggil dia maf'ul apa? Kita panggil dia maf'ul fih. Maf'ul fih, tuan. Boleh? Yang terakhir, waktu mana dia orang makan semua ni, tuan? Waktu pagi. Jadi kalau menunjukkan waktu pun kita panggil dia maf'ul apa? Kita panggil dia maf'ul fih juga, tuan. Ya. Jadi itu sebagai contoh supaya tuan-tuan nampak pada hari ini kita nak suruh tuan-tuan tahu lebih kurang sebenarnya maf'ul dalam bahasa Arab ni ada 5. Boleh? Cuma yang popular yang tuan-tuan jumpa satu je sebenarnya, maf'ul bih. Yang lain-lain tu jarang-jarang tuan-tuan jumpa. Boleh, tuan-tuan? Itu saja poin saya pada hari ini. Jadi saya nak ulang balik apa yang saya nak fokuskan pada tuan-tuan pada hari ini. Sebenarnya yang saya nak fokus satu je yang paling penting hari ini, ya. Satu saja yang paling penting, yang wajib tuan-tuan faham pada pagi ini. Maf'ul ada 3 bentuk. Isim yang berbaris atas, jar majrur selepas fi'il, dan juga domain yang melekat dengan fi'il. Boleh, tuan? Adapun yang lain sekadar pelengkap kepada silibus kita. Hari ini kita tunjuk macam mana, apa maksud maf'ul yang kedua, maf'ul tsani, dan juga 5 jenis maf'ul yang tuan-tuan akan dengar kalau masuk dalam kelas yang lain. Boleh, tuan-tuan? Paling-paling kurang saya dah bagi tahu, walaupun sekali takut-takut masuk dalam kelas yang lain. Aku tak pernah dengar pun, 8 bulan dah belajar dengan Ustaz Safwan, tak pernah dengar pun maf'ul mutlak, maf'ul li'ajlih, maf'ul ma'ah. Tak ada, tuan-tuan. Selepas ni tak ada lagi jawapan macam tu. Boleh? Jadi hari ni saya bagi juga, tuan-tuan, sekadar untuk makluman kita semua, maf'ul dalam bahasa Arab ada 5 lebih-lebih kurang. Apa maksudnya? Saya dah huraikan. Macam mana kita nak jumpa? Yang saya pun dah huraikan. InsyaAllah semua apa yang saya tulis ini, saya akan sediakan nota nanti. Tuan-tuan boleh rujuk betul-betul nota yang saya berikan tadi. Baik. Siapa yang faham semua apa yang saya ajar pada pagi ini? Jawab dekat ruangan komen. Alhamdulillah. Itu last.
Ya, jawab tuan. Alhamdulillah. Okey, jadi saya rasa saya dah bagi semua apa yang patut tuan-tuan untuk belajar bahasa Arab. Kita dah belajar daripada awal isim fi'il haraf, saya dah ajar semua jenis-jenis haraf tuan-tuan. Kemudian saya dah bagi bentuk-bentuk jumlah yang berada dalam Al-Quran. Ya, saya dah bagi selengkap mungkin maklumat yang perlu tuan-tuan tahu. Dan pada hari ini adalah penutup tuan-tuan. Saya dah bagi semua maklumat berkenaan dengan maf'ul. Saya tak simpan walaupun sedikit tuan-tuan. Cuma apa yang saya janjikan 90% ini adalah ilmu asas bahasa Arab yang paling kurang orang yang belajar bahasa Arab wajib tahu perkara ni. Jadi kalau tak ada 90% ini, maka tuan-tuan tak akan faham bahasa Arab ataupun faham ayat Al-Quran itu sendiri. Boleh tuan-tuan? Baik, jadi insya-Allah. Jadi pesanan saya untuk penghujung kelas ini, jangan lupa pesanan saya tadi, ya. Minggu depan adalah kelas yang terakhir. Dan insya-Allah kalau tuan-tuan berminat, kita ada sesi kelas lanjutan. Itu saya akan jelaskan pada minggu depan lah. Sebab minggu depan baru kelas yang terakhir, ya. Baik. Kemudian yang kedua, pastikan nanti yang sudah buat bayaran penuh yuran kita, tolong isi borang nanti. Bagi nama penuh, bagi nombor IC, ya. Kemudian bagi alamat rumah tuan-tuan. Sebab kita nak post dekat tuan-tuan sijil penyertaan tuan-tuan bersama dengan saya. Boleh tuan? Dan insya-Allah minggu depan kelas yang terakhir, saya akan mengijazahkan apa yang saya ajarkan pada tuan-tuan. Tuan-tuan nak ajar pula orang lain selepas ini, nak guna semua kaedah saya, sistem saya, apa yang ada dalam buku nota, saya persilakan. Minggu depan saya baru ijazahkan dekat tuan-tuan. Tuan-tuan boleh guna untuk sebarkan ilmu Islam ini tuan-tuan, ilmu Al-Quran ini insya-Allah. Jadi sampai di sini sahaja pertemuan kita pada pagi ini. Kita tangguh pertemuan kita dengan tasbih kifarah dan surah wal as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Baik. Borang tu nanti saya akan letak dalam grup WhatsApp kita. Boleh? Borang tu saya akan letak dalam grup WhatsApp nanti. Nanti saya akan letak dalam grup. Tunggu Ustaz Amir yang akan bagi tahu nanti, ya. InsyaAllah. Jangan bimbang, jangan bimbang, insyaAllah. Nanti kita bagi. Okey, jumpa lagi. Kak Rozita. InsyaAllah boleh Kak Rozita. Ya. Cuma Kak Rozita kata ada sedikit kurang yakin tu kan. Adalah. Tapi insyaAllah Kak Rozita pun dah belajar lah, ya. Baik. InsyaAllah jumpa lagi. Ya. Saya off kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tuan-tuan.